dia punya kelulusan untuk menyewa tanah itu. Sepatutnya 15 tahun ke kabarnya. Dibatalkan penyewaan itu, terpaksa robohkan semua bangunan yang dia sewa. Untuk nak bagi kepada pavilion. Tak kepuki mana pemimpin-pemimpin Melayu ni, minta maaf lah ya, saya mencarutnya. Kerana memanglah pemimpin-pemimpin Melayu ni, termasuk pemimpin UMNO, ketua-ketua UMNO bahagian, otak dalam mereka ialah nakkan kontrak, nakkan projek, sapu tanah, nak jual pada orang, nak jadi kaya. Itu yang saja otak dia dalam tu. Kadang-kadang saya duk fikir, patut jugalah UMNO ni kalah, patutlah UMNO ditolak oleh orang Melayu. Kerana tak ada nampak kebaikannya. Orang Melayu UMNO yang ada sekarang nak berjuang untuk Melayu. Kes Najib Razak membongkar berapa banyak beg dia, daripada harga 4 juta. Beg saja 4 juta, tuan-tuan. Bukan saya tuduh. Seorang anggota polis yang pernah masuk dalam tim penyiasatan mengambil beg rumah Rosman Mansor, beritahu saya, Datuk, dia dah beg yang 4 juta tu, Datuk, ialah buaya itu dididik masa kecil dia, sampai dia besar dibunuh buat beg. Itu yang mahal 4 juta dia dah. Beg Rosman Mansor pernah berharga 4 juta. Rakyat nak cari 10,000 citra, berpusing-pusing. Bulut menteri nak menolaknya. Itu tak kisahlah. Saya pun kadang-kadang bersetuju penolakan citra 10,000 ini. Tetapi masalahnya, inilah Zaid Hamidi sendiri tiba-tiba berjuta-juta, bayar bil kredit kad, beli itu, beli ini, berjuta-juta. Kita patut syukurlah kepada Tun Dr. Mahathir kerana menumbangkan kerajaan BN pada tahun 2018. Kau tak terbongkar segala ini. Kelakuan pemimpin UMNO ni, termasuklah Najib dan Zahid ini, kita kena betul terang. Dan saya pun cukup heran, kenapa pula Melayu sekarang ni beraya nak menyokong Zahid, menyokong Najib Razak. Dah jelas dah merugikan kita orang miskin, orang pendapatan rendah, disokong lagi. Inilah masa lalu, pergilah masa lalu. Kalau Najib berjasa pun itu masa lalu dia, Zahid berjasa pun itu masa lalu dia. Tapi sekarang kita kena berubah, kita kena bina kepimpinan Melayu yang lebih baik. Banyak pemimpin saya rasa akan teruji, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang saya nak kata, tuan-tuan, isu UDA membeli tanah ni, tadi ada seorang pegawai dia, saya tak nak sebut nama dia lah, tapi dalam jawapan tu ada yang mengatakan itu tidak betul. Saya suruh jawab, kami orang Melayu, saya anak Bandaraya Kuala Lumpur, nak tanya benar atau tidak, itu saja. Lama ya atau tidak? Kalau tidak, kenapa nak susah payah nak jawab? Petang tadi dah boleh jawab. Tuduhan blogger Zahrin Muhammad Yassin itu tidak benar. UDA tidak pernah membeli ataupun berunding untuk membeli tanah tapak bangunan Odeon itu dengan nilai 290 juta. Tak pening kepala. Apa yang masalah dia? Masa sekarang tak boleh jawab. Ada sumber itu memberitahu saya, ini adalah rungutan pegawai-pegawai petrotik dalam UDA sendiri yang bekerja bertahun-tahun. Mereka cukup marah dengan keputusan lembaga pengarah UDA meluluskan pembayaran ini. Dari itu, baik Johari Ghani, Syafiq Abdullah, Nur Jazlan Muhammad dan juga yang terakhir ini, Jalaluddin ini jawab masalah pembelian tanah UDA itu. Membeli tanah UDA yang asalnya milik UDA. Okey, selesai part 1, iaitu UDA kena nafikan pembelian tanah kepada TTI Jaya ni, TTI DI ni,
yang bernilai 290 juta. Sebaliknya duit itu tidaklah digunakan membeli harta tanah di Kampung Baru. Saya jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, isu rasuah ni sudah ke tahap yang agak tak boleh dikawal lagi. Dulu kita dengar rasuah di atas meja, bawah meja dan meja-meja. Sekarang ni rasuah ni dah jadi virus COVID. Semua orang terkena jangkitan rasuah COVID. Mafia-mafia ni masih lagi bergerak, termasuk tender di Kementerian Pertahanan yang bernilai berjuta-juta ringgit, malah bilion ringgit lagi. Jadi saya nak haraplah kita semua rakyat Malaysia ni bangunlah, bangkitlah. Bukannya bangkit menentang kerajaan, tidak, bangkit melawan mereka. Saya tak kisah tuan-tuan kalau BN dan UMNO kalah. Jika rasuah menjadi amalannya, kalahlah UMNO ni. Apa boleh buat? Takkan saya lagi tidak menyokong pemimpin yang tidak mau berubah mengikut zaman. 2018 UMNO kalah kerana dituduh berbagai-bagai, khasnya oleh kepada Najib Razak. Apabila kalah, baru cerita yang sebenar berlaku. Bagaimana duit dibelanjakan, bagaimana harta benda, beg-beg tangan, wang tunai bendera berjuta ringgit berada dalam rumah. Jadi inilah dia. Pemimpin-pemimpin UMNO ni saya tak tahu apa yang ada dalam otak ni. Berhentilah kita jadi penyamun ni. Cukup-cukuplah. Saya nak menjeru kepada pemimpin UMNO yang bertaraf ketua bahagian. Kerana selalunya ketua bahagian ni akan bertaraf menteri. Kerana menteri besar sana sini. Berhenti menggunakan UMNO ini untuk kepentingan diri. Gunakanlah UMNO ini untuk rakyat dapat sesuatu. Bukan gunakan UMNO untuk apa aku dapat. Jika ini tidak diubah, Pilihan Raya Melaka Johor ini, jika PKR, PS, amanah, pandai goreng, tapi jangan jadi macam Muhyiddin. Muhyiddin tu setengah masak ceramah dia. Kau balon Zahid Hamidi kerana jumpa kau nak lepas rumah, tak masuk akal. Orang cerdik macam saya ni tak boleh ditipu. Memang semua orang tahu Perdana Menteri tidak ada kuasa untuk mengganggu program, kerana itu prinsip 3 tungku. Tahu 3 tungku? Nak buat dapur ni ada 3 tungku, terletaklah periuk, terletaklah kuali. Dalam negara ini juga ada 3 tungku yang menstabilkan negara ni dan sistem pemerintahan dia. Eksekutif, judiciary dan assembly. Dewan Undangan ini yang membuat undang-undang, yang melaksanakan undang-undang, dan eksekutif yang mentadbirkan. Semua ini berkait satu sama lain. Dari itu memang Perdana Menteri tidak boleh mengganggu mahkamah, dan ketua hakim negara mempunyai hak mutlaknya. Tetapi ada perkara yang boleh dilakukan oleh Perdana Menteri, dan Trump pun menjadi presiden. Jadi apabila Muhyiddin Yassin timbulkan isu Zahid berjumpa dia untuk bertimbun-timbun, saya rasa Zahid datang ke pejabat Perdana Menteri kena bawa troli itu masa hari itu. Saya lah bertimbun-timbun, bawa troli pergi jumpa Muhyiddin. Jadi apa yang boleh dibuat ialah peguam negara. Presiden sudah ada, di mana peguam negara dahulu atas kehendak Perdana Menteri tarik balik tuduhan pada Lim Guan Eng dan beberapa blogger yang telah dituduh berat, termasuk ahli parlimen Sungai Buloh. Bacalah, google lah. Jadi kalaulah Muhyiddin yang bercakap soal prinsipnya itu, kenapa apabila Perdana Menteri dulu melanggar prinsip yang dia ada hari ini, dia tidak menentangnya? Ini satu soalan yang saya tanya. Tapi macam-macam
kona sana kona sini. Jadi minta maaf lah. Macam-macam pakai fake account, gambar kambing, gambar babi, gambar anjing ni, semua saya telah blok. Saya nak ingatkan tuan-tuan, saya punya Facebook tak perlu ada komen. Nak baca dan nak baca sudah. Itu style saya. Jadi soal yang bangkit sekarang, Aziz Samad Aziz, saya nak kena bersihkan UMNO. Bukan saya kata PF tak ada rasuah Aziz Samad Aziz. Sebelum kita kirai kain orang, kita tengok apa ada dalam kain kita. Ya, itu peribahasa tua ya. Kirai tahu. Nak tengok kain orang tu apa ada, kita tengok kain kita apa ada. Jadi soalnya sekarang ni bukan soal PF, tidak rasuah, tapi kita selesaikan masalah UMNO ini. Aura karismatik pemimpin UMNO ni mesti ditingkatkan. Orang memandang gerun. Ini mesyuarat ada di kalangan menteri, digelar oleh kerajaan. Berbeza zaman saya.